dalam muqaddimah yang ditulis oleh pengarang kitab sendiri. Siapa dia? Abu Laith Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Samarqandi ni kat mana tuan-tuan? Nama dia Nasir. Abu Laith ni ayah dia, nama anak dia nama Laith. Laith ni anak singa. Dalam mazhab, dalam ulama besar-besar mujtahid mutlak, tuan-tuan, mujtahid mutlak. Tahu mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak yang dia tu mujtahid yang paling tinggi dalam Islam. Kita dengar Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu yang famous. Ada lagi apa? Mazhab Al-Laythi. Laythi ni dia pasal apa tak famous? Pasal dia mengajar anak murid dia tak tulis. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya Allah temukan kita pada pagi ini, subuh yang ke 12 ke 13 tuan-tuan. Kita dah nak habis Ramadan. Sambung, kita mula baliklah, itu start. Ramai tak ada. Dalam muqaddimah yang ditulis oleh pengarang kitab sendiri. Siapa dia? Abu Laith Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Samarqandi ni kat mana tuan-tuan? Nama dia Nasir. Abu Laith ni ayah dia, nama anak dia nama Laith. Laith ni anak singa. Dalam mazhab, dalam ulama besar-besar mujtahid mutlak,
tuan-tuan. Mujtahid mutlak. Tahu mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak yang dia tu mujtahid yang paling tinggi dalam Islam. Kita dengar Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu yang famous. Ada lagi apa? Mazhab Al-Laythi. Laythi ni dia pasal apa tak famous? Pasal dia mengajar anak murid dia tak tulis. Tak ada tadwin. Buku dia tak ada. Tapi dia, Imam Syafi'i cakap kalau dia masih hidup, Abu Laythi ni dekat Mesir. Dan kalau dia masih hidup, dah tentu aku akan mengambil ilmunya. Imam Syafi'i ni anak murid siapa tuan-tuan? Imam Malik. Guru Imam Syafi'i siapa? Imam Malik, salah seorang daripada Imam Syafi'i. Lepas tu anak murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i pernah bermazhab dengan mazhab Maliki. Ahmad bin Hanbal pernah mazhab Syafi'i. Tapi mereka dah menjadi orang yang orang panggil mujtahid mutlak, mujtahid yang tak perlu kepada mazhab. Tempat diambilnya ilmu. Ambilnya macam ni lah. Macam dalam fiqh kita ada siapa dia? Guru besar dalam tauhid. Guru besar dalam tauhid kita ada Abu Musa Al-Ash'ari, Hasan Al-Ash'ari. Abu Musa sahabat Hasan Al-Ash'ari, Imam Asy'ariyah, dan Abu Hasan Asy'ari dan seorang Al-Maturidi. Saya tak ingat nama Al-Maturidi. Ini dua imam besar dalam tauhid. Imam besar dalam tasawuf dia pula. Kita duk pakai siapa? Al-Ghazali, Al-Junaid, Ibrahim Adham, Hasan Al-Basri, itu dalam tasawuf. Ini kita tak faham tu. Kita belajar fiqh just setakat faham hukum hakam. Padahal yang menurunkan ilmu kepada kita adalah ulama-ulama ni. Kalau ulama-ulama ni tak ada, maka kita tak akan dapat ilmu. Walaupun kamu hari ni ulama besar, ilmu kamu sampai dari mereka. Imam Nawawi yang hebat tu pun masih lagi bermazhab dengan Syafi'i. Kerana apa? Kerana kalau tak ada Imam Syafi'i, dah tentu tak ada Imam Nawawi. Ilmu ni yang dapat oleh Imam Nawawi. Tak boleh, pasal mereka ini mengambil daripada Rasulullah direct. Dia dengan Rasulullah 2 orang je. Kita dengan Rasulullah berpuluh-puluh orang. Tiba-tiba nak mengaku kita hebat pada dia, tak boleh. Okey. Abu Lais Al-Samarqandi, Samarqandi nama tempat. Macam Ustaz Imam Abdullah, dia boleh nama Abdullah Al-Kerinci. Itu nama tempat dia lahir atau tempat dia duduk. Ataupun Imam Al-Malaki. Al-Malaki boleh. Boleh. Kalau nak nama itu adalah nama yang ditetapkan. Sebab tu ulama besar, kalau kita tengok, dia mesti ada laqab, panggil laqab, nama tempat yang dia belajar. Macam apa? Idris Al-Marbawi. Siapa kenal Idris Al-Marbawi? Pengarang kitab Nuruddin Al-Banjari, kan? Pengarang kitab Bahrul Mazi, yang ni mengajar ustaz ni. Ataupun pengarang kitab penafsir buku Bulughul Maram, Al-Marbawi. Merbau, nama tempat dia di Perak. Dia orang Perak, Marbawi. Kata pengarang kitab rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi ilmihi fi daraini. Kita ada Fatihah kat dia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mengetahui bahawa kewajipan tiap-tiap orang yang diberikan ilmu ma'rifat dan nikmat sebagaimana yang telah disebut tersebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada Tuhanmu dengan hikmah bijaksana, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dan penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sentiasa memberi nasihat kepada kami pada waktu-waktu yang lapang. Baginda khawatir akan menjemukan kami. Okey. Kata pengarang kitab, dia menulis kitab ini atas dasar ayat Al-Quran yang disebut oleh Allah, ud'u, ajaklah. Itu dakwah. Hari ini dakwah, maksudnya dakwah. Asal perkataan da'a, ajak. Doa, itu doa. Doa pun dakwah juga. Dasar perkataan da'a juga. Mengajak, meminta, memujuk, mengajak, berdakwah. Okey, senang. Berdakwah tu dah ajak. Kita ajak. Sama ada dengan hikmah ila sabili rabbika. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhan kamu. Adakah jalan lain selain daripada jalan Tuhan? Ada jalan syaitan. Dia ada dua je. Dalam dunia ni ada dua. Sama ada jalan Allah, jalan syaitan. Itu je. Dia tak ada jalan yang ketiga. Lari track daripada jalan Allah, kita akan jadi jalan syaitan ataupun jalan nafsu. Nafsu semua mengajak kepada syaitan lah. Maka ayat ini difaham oleh pengarang kitab bahawa aku menulis kitab ini atas dasar aku nak mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah ni yang bersesuaian dengan seseorang. Misal contoh, Sayyidina Umar masuk Islam macam mana? Sayyidina Umar masuk Islam macam mana? Dia pasal ada orang bagi tahu engkau nak pergi bunuh Muhammad, adik engkau pun masuk Islam. Dia terus pergi ke rumah Fatimah binti Al-Khattab. Fatimah binti Khattab. Dengar masuk rumah, dengar dia baca surah Taha. Fatimah bin Khattab tengah baca surah Taha. Bila dengar surah Taha, Sayyidina Umar pergi tanya adik dia, apa kau baca? Engkau kenapa nak sibuk? Kenapa nak sibuk nak baca? Engkau tak boleh pegang buku ni. Tampar, pop. Sayyidina Umar tampar. Kan? Tampar adik dia Fatimah Al-Khattab. Lalu Fatimah Khattab kata, kalau kau nak pegang juga, ambil uduk dulu. Jadi kasar, cara kasar. Ada orang cara kasar, ada orang cara lembut, ada orang cara perli. Al-hikmah ini macam-macam cara jalan dakwah. Ada orang cara berpolitik, ada orang cara ada orang cara pergi kita memujuk, ada orang cara macam-macam. Maka jalan dakwah macam-macam. Ada orang dengan membaca, ada orang dengan mendengar, ada orang dengan sentuhan. Tengok Allah ni maha penyayang, sentuhan, tersentuh hati. Maka itulah hikmah. Maka pengarang kitab mengatakan melalui hikmah, iaitu bersesuaian dengan ketepatan dengan seseorang. Sebab tu bila kata Lailatul Qadar ni tuan-tuan, Hamka kata Lailatul Qadar bukan hanya malam 10 terakhir di Ramadan. Lailatul Qadar ini sepanjang tahun. Pasal apa sepanjang tahun? Kerana setengah orang
dia tersedar buat taubat. Misal contoh, apa kita tengok hari ni ramai yang masuk Islam, kan? Mike Tyson masuk Islam bukan dalam bulan Ramadan, dalam penjara. Tak, itulah waktu Lailatul Qadar dia. Kita ni bila kita yang dah Islam Lailatul Qadar bila kita sedar kewujudan Allah dan takut dengan azab Allah. Bila kita sedar kewujudan Allah, sentiasa kita ingat Allah, itulah waktu Lailatul Qadar kita. Bila sedar Allah sentiasa ada dengan kita, kita akan jadi terus bila dengar ayat Quran, bila dengar nama Allah, kita akan jadi terus tunduk dan khusyuk. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar. Sebab tu saya cakap dalam kuliah saya dalam tentang Lailatul Qadar dalam Ramadan, apakah kita nak dapat daripada Ramadan? Kan? Bila kita sedar bahawa Ramadan itu pemberian Allah dan kita sentiasa merasakan kesyukuran kepada pemberian Allah itu. Sebab tu ayat tu dalam ayat Allah tu, la'allakum tashkurun. Kita dah sedar sampai tahap tu, keberadaan Allah, kita akan terus menjadi hamba-Nya yang sentiasa tunduk, tak akan melakukan maksiat. Tuan-tuan, bila hati dah ada Allah, rasa nak mandi pun nak telanjang ke? Kalau dah rasa Allah tengok kita 24 jam. Sebab tu Nabi SAW, dia bersetubuh pun dia tak telanjang. Kita setubuh dekat hati, dan kata setubuh zaman muda-muda lagi, sekarang tak ada lah kan. Tak apa lah, tak ada siapa tengok, kita dua je. Nabi tak. Sayyidina Osman bin Affan, bila Nabi SAW duduk, tersingkap sikit, betis Nabi nak nampak ke lutut. Lalu Sayyidina Osman, Nabi tarik jubah Nabi ketika Nabi duduk. Sahabat tanya, kenapa? Aku malu dengan orang yang paling malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata, sebab tu kalau kita kata orang dulu mandi pakai kain basah, bukan tu sangat. Sebenarnya dia faham, aku tak mau tengok Allah nampak aku dalam keadaan berbogil. Kita rasa nampak Allah ada sentiasa nampak kita. Kat mana pun dia nampak kita. Kita dah rasa. Bila kita dah rasa, maka bila rasa tu tadi menyebabkan kita takut nak buat makruh, kita tambah takut nak buat dosa. Ini orang yang dapat Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar, setiap gerak-geri dia akan sebut Allah. Allah. Nafas dia akan sebut Allah. Lepas nafas Allah. Dalam kalau otak dia tak ada fikir lain. Itu yang sebut puasa khawasul khawas. Hatinya hanya mikirkan Allah. Dia tak akan mikir pada makhluk selain pada Allah. Itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampai tepat dengan sesuai dengan kita, maka itu pakai hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Maka pengarang kitab hari ini mengambil satu cara untuk menyampaikan apa yang dirasa untuk disampaikan melalui kitab. Maka saya kumpulkan dalam buku ini beberapa nasihat. Hikmah semoga memuaskan hati orang yang memerhatikannya. Orang yang memerhatikan, bukan orang yang membaca. Kenapa pengarang kitab bagi memerhati? Kerana orang yang baca tak mestinya memerhati. Boleh faham? Kerana baca dengan basirah, dengan baca dengan tidak ada basirah. Baca dengan mata hati, baca dengan orang yang membaca dengan mata kasar. Beza. Orang yang baca dengan mata hati, dia akan masuk ke dalam hati. Tapi orang yang baca mata kasar, alah ini hadis dhaif, yang ni maudhu'. Sebab tu dalam kitab ni ada tulis maudhu', hadis dhaif.
hadis yang tak boleh pakai, tak disampai. Dia bukan nak bawa yang tu. Dia nak bawa kita supaya sedar, hidupkan hati kita. Dan pesanku agar supaya diperhatikan, difikirkan untuk pribadinya sendiri, untuk diri sendiri, bukan untuk orang pakai. Takut dengan Allah. Mau'izahatan. Kemudian diajarkan kepada orang lain, sebab Allah menyuruh kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang-orang yang beramal. Rabbani. Rabbani ialah orang yang bersifat ketuhanan. Rabbani asal kata Rabbi. Mana orang yang beramal dengan apa yang dia belajar, melaksanakan apa yang diajar kepada orang-orang dan apa yang kamu pelajari, berilmu dan beramal. Rabbani ni orang yang berilmu dan beramal. Macam fiqah, ilmu. Orang yang beramal, apa dia? Beramal dengan ilmu fiqah. Faqih, orang yang banyak ilmu. Orang yang beramal, faquha. Berilmu dan beramal. Beramal dengan ilmu, faquha. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, may yuridillahi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dipahamkan Allah tentang agamanya, maka dia beramal dengan agamanya. Dipahamkan agama dan beramal dengan agamanya. Ayat-ayat lain kata pengarang kitab, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang benar takut pada Allah dan hamba Allah itu ialah orang-orang yang berilmu, ulama. Kenapa? Orang yang kenal Allah, dia akan takutkan Allah. Ada tak orang yang takut kerana Allah, dia tak kenal Allah? Tak akan jadi. Walaupun dia seorang ustaz. Ramai hafiz Quran, ramai ulama, kenapa boleh jadi sesat? Haji. Pasal tak kenal Allah. Cukup kita kenal Allah, sebab tu cukupkan kita beramal dengan la ilaha illallah, menyebabkan kita takut pada Allah. Daripada orang yang banyak ilmu, PhD banyak belajar, tapi perangai dia macam orang yang tak belajar. Pasal apa? Pasal tak kenal Allah. Kalau kenal Allah, dia akan takut untuk melakukan apa yang Allah marah. Saya cakap, kenal Allah tu macam mana? Adakah dengan rupanya? Adakah dengan sifatnya? Adakah ilmu lah tadi? Ilmu. Bila kita kenal Allah, kita tidak akan berani untuk buat apa-apa. Kita belajar tadi Allah Maha mendengar. Kita belajar tadi Allah Maha memberi hidayah. Kita belajar Allah Maha penyayang. Kita belajar Allah Maha pengasih. Hari ini kita dah tahu kat mana kedudukan kita. Dah. Kedudukan kita di sisi Allah. Saya cakaplah, untuk kita kenal Allah senang je. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Terletak dalam tu ada sifat rahim Allah dalam diri kita. Terletak dalam tu ada sifat rahman Allah dalam diri kita. Sifat rahman, hari ini kita bernafas. Itu sifat rahman ni. Kita bernafas, bergerak. Itu sifat rahman dia. Rahim, hari ini kita duduk dalam majlis ilmu, semayang subuh, berzikir. Itu sifat rahim. Kerana ada orang hanya dapat sifat rahman, tak dapat sifat rahim.
Allah Maha Penyayang. Sayangnya kita, bahkan Rahim awal lagi Allah dah bagi pada kita sebelum sifat Rahman Allah. Lepas saya tanya sahabat-sahabat, bila masa kita masuk Islam? Kita Islam sebelum Islam ke Islam selepas Islam? Sebelum lahir ke Islam selepas lahir? Kalau kita kenal Allah, adakah kita berani nak buat dosa? Kecuali kalau terlupa. Betul tak? Tak akan berani tuan-tuan. Cukup Allah bagi kita Islam. Apa lagi kau nak? Nak minta lagi besok dekat akhirat? Kita dah jumpa dengan Allah besok dekat akhirat. Nak minta lagi ke? Aku bagi kau Islam, masuk syurga, kau nak minta lagi ke? Sebab tu ahli syurga jadi malu Allah dengan Allah. Cukup ya Allah, cukup. Ahli syurga akan jadi malu Allah. Cukup ya Allah, cukup. Pasal apa? Semua yang Allah bagi dah kat kita. Syurga pun Allah bagi, bukan milik kita. Ilmu hari ini tuan-tuan, tak, ilmu kita hari ini Allah buka hati kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Ilmu tu kalau masuk dalam hati tu Allah bagi. Bukan saya bayar bagi tuan-tuan. Saya hanya menyampai, saya baca. Tuan Imam minta saya baca Tanbihul Ghafilin. Saya nak baca kitab lain. Kan? Bukan saya. Kita tak ada apa, semua milik dia, Allah. Susah nak ingat. Zikir hu je. Duduk. Nafas tu ingat. Cuba try buat. Kalau nak rasa macam mana rasa zikir yang orang panggil menyebabkan kita rasa nikmatnya Allah tu ada. Cuba try buat. Duduk saja, tak payah pegang tasbih. Dia macam nak tidur kan? Tapi turun naik tu Allah. Cuba rasa. Tuan-tuan kalau rasa apa-apa, bagi tahu saya. Rasa nak menangis ke, itu tanda dia dah. Senap menangis, rasa badan nak kejang, itu tanda dia. Pasal Allah sebut dalam Quran. Allah sebut. Duduk dalam majlis ni, zikir ni pun kita rasa betapa nikmat dia. Majlis ilmu tambah nikmat, apatah lagi kalau kita zikir. Allah paling dekat dengan orang yang banyak ingat dia. Orang yang banyak ingat dia, Allah paling dekat. Man taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi bi zira'in. Siapa yang dekat dengan aku sejengkal, aku akan dekat dengan dia sehasta. Try Ustaz, bulan Ramadan kita try buat. Duduk sebelum orang qomat dia dah sembahyang sunat qabliyah, sebelum Pak Bilal qomat, kita duduk. Cuba try buat. Baru rasa, nak tahu rasa macam mana orang yang rasa. Allah ni kena rasa tuan-tuan, dia tak boleh tengok. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bagilah, bangunlah, berikan peringatan. Ini kiasan. Kalau ulama tasawuf tafsir lain lagi bos, tuan-tuan. Kalau ulama tasawuf lain lagi. Wahai orang-orang yang diselimutkan oleh nafsu-nafsu. Selimut tu kalau kiaskan orang tasawuf tafsir, bukan selimut tidur, walaupun tidur, tapi sebenarnya oleh nafsu-nafsu. Bangunlah, beri peringatan. Kerana malas beri peringatan. Macam saya lah, saya ni orang yang boleh ada Allah bagi kita ilmu nak bagi, malas nak datang lah. Itu diselimut oleh nafsu malas. Makan kenyang tadi, diselimut oleh nafsu kenyang. Oh, kenyang ni aku datang ni kan, aku mengantuk ni kan. Semua ada lagi tu, semua ada tu kan. Selimut. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
berilah peringatan, sesungguhnya peringatan, memberi peringatan itu terbaik, memberi manfaat kepada orang yang beriman. Tafakkaru sa'atin khairum min ibadatin sanah. Itu hadis Nabi SAW. Berfikir tentang Allah lebih baik daripada sembahyang 1 tahun. Sedetik kita berfikir tentang Allah, lebih baik kita sembahyang 1 tahun. Kenapa? Orang sembahyang, hati tak guna sembahyang. Orang sembahyang, hati tak ingat Allah, tak guna. Betul tak? Betul tak? Sembahyang tu jadi tong kosong. Tapi orang ingat Allah sedetik, dia akan jadi apa? Berfikir tentang Allah, dia akan jadi apa? Sedetik duduk, ingat Allah. Ingat Allah tadi, rasa dengan nikmatnya, dia akan jadi apa? Kita akan jadi orang yang suka sembahyang, orang yang suka bertemu dengan Allah. Itulah titik. Orang yang suka sembahyang, orang yang suka bertemu dengan Allah. Sembahyang ni bagi orang yang ada Allah dalam hati adalah waktu yang paling gembira. Sebab tu kalau kita baca cerita Sayyidina Ali, apabila dia tetap ketika hari dia nak wafat, dia tengah sembahyang. Dia tetap, dia teruskan sembahyang, tak sedar. Pasal apa? Fana. Dah lupa dunia. Sakit pun dah tak ada. Sakit pun dah tak rasa sakit. Pasal dah bersenang-senang dengan Allah. Dah rasa nikmat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So sakit pun tak ada makna dah. Sebab tu Sayyidina Ayub alaihi salam malu nak minta sihat. Pasal apa? Dia bukan tu. Dia duduk berzikir dah rasa sihat, dah, sakit dah tak rasa dah. Sakit dah tak rasa pasal nikmatnya, rasanya berzikir yang di mana lupakan kita dunia. Apa yang masalah dunia ni habis ketika berzikir. Sebab tu Nabi SAW berpesan kepada Bilal, arihna ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkan kami. Apa dia? Qomat. Azan qomat. Waktu itulah waktu kami rehat. Kita semayang, kita rasa penat. Nabi semayang, dia rasa rehat. Itu kita semayang, kita rasa penat lagi tak? Penat lagi, tak cukup lah tu. Ilmu tak sampai lagi. Tapi rasa semayang nak lagi. Saya cakap tadi, semayang tarawih 20 rakaat tak apa, 40 rakaat tak apa. Pasal dah tak rasa penat ni. Penat dia tak rasa dah. Rasa nikmat. Dengar ayat Quran, nak lagi dengar ayat Quran, nak lagi dengar ayat Quran. Hati tu duk. Hati tu rasa macam ni tuan-tuan. Sebab tu bila kita fikir macam mana tentera Imam Mahdi, Imam Mahdi ni ketika kita makanan dia zikir, kita pelik macam mana makanan zikir. Kena rasa lah tu. Semayang nak semayang. Saya pun tak rasa lagi tu. Kena rasa sampai tahap tu. Okey. Itulah ibadah 1 tahun tanpa memikirkan hikmah dan yang terkandung di dalamnya, terutama yang dapat merubah akhlak budi pekerti. Bila sebut ya Allah, karakter kita lain dah. Dia tak jadi karakter orang yang biasa. Karakter kita mesti akan jadi orang yang lembut. Dan siapa yang mencuaikan segala nasihat, sejarah sahabat dan orang-orang solehin, mereka terkena salah satu dari dua macam ini.
sama ada berasa puas dengan amalnya yang sedikit itu lalu berasa telah mencapai kedudukan orang-orang yang terdahulu, atau sombong dengan amalnya yang banyak lalu berasa lebih baik dari yang lain, maka akan gugur semua amalannya. Ni ramai hari ni. Cukuplah ustaz semayang. Nak apa? Allah kan maha pemurah, Allah kan maha penyayang, dia bagi aku semayang zikir, cukuplah ustaz. Cukup dengan amal sikit, itu bukan sifat yang dapat yang disebutkan sebagai orang yang berjaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berasa amal banyak lebih baik pada orang lain dah dari penyakit bongkak. Cukup tadi penyakit nafsu, semua ada penyakit, semua ada nafsu. Sebaliknya, apabila suka memerhatikan sejarah perjalanan para salihin dahulu, ia akan merasa masih sangat sedikit amalannya, sehingga membuat ia lebih rajin untuk beramal dan menambah kebaikannya. Maka orang yang betul, bila tengok orang lain beramal banyak, dia dengki. Dengki apa? Kenapa dia boleh panjang amal, aku tak boleh. Itu cerita turunnya Inna Anzalna Lailatul Qadr. Sahabat dengki. Orang dulu umur panjang, boleh beribadah sampai 300 tahun, 400 tahun. Orang dulu panjanglah ustaz umur diorang. Nabi panjang umur diorang 1000 tahun, 800 tahun beramal. Kan? Kita ni umur pendek. Itu turun Inna Anzalna. Walaupun kamu umur pendek, aku berikan satu malam Lailatul Qadar, yang di mana kamu beribadah sama dengan 80 tahun. Kepada Allah kami mohon taufik, semoga dapat berbuat segala kebaikan dan mencapai sebenar-benar keberkatan. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi dan Maha Berkuasa. Inilah pengarang kitab punya muqaddimah. Kita akan masuk dalam bab yang pertama, jilid yang pertama, Al-Ikhlas, bersih hati dari segala matlamat selain keridaan Allah. Sambung pada perjumpaan akan datang, insya-Allah. Kita cerita bab ikhlas. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin innahu huwal ghafurur rahim. Tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'a al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa